Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Apa khabar anda hari ini? Tak ada jawab. Assalamualaikum. Angkat tanganlah kalau tidak mahu jawab pun. Ya, selamat pagi semua. Okay, good. So, biarlah bersemangat sikit kan. Hari ni kita kan nak belajar, nak main-main je. Okay, siapa yang baru masuk? Tak ada seorang lagi go. Tak masuk lagi saya dah ambil kehadiran ni. Saya tengok go tak ada. Okay, so hari ni kita tak akan membuat PDPC kita buat PDPC tapi kita pergi kepada tajuk kajian kes. Saya baru saja upload di dalam awak punya apa panggil tu? Classroom, Google Classroom. Tajuk yang kita akan buat pada pagi ini. Okay, membuang masa, kita terus tengok apa yang kita nak buat. Okay, nampak ya sharing, seorang jawab. Izzah jawab, Izzah. Izzah? Can see the sharing? Nampak. Okay, thank you. Okay, so hari ini kita akan melaksanakan taklimat pertama kita tentang kajian kes yang bermula pada 1 hari bulan. Dalam tempoh 2 minggu anda mesti menyelesaikannya. Okay, 2 minggu dari sekarang berapa hari bulan? Korang tolong cakap. 15 kot ya. Okay. Jadi semasa anda membuat kajian kes ni, anda terlebih dahulu perlu menyediakan jadual kerja. Okay, ini anda sediakan jadual kerja ni, tarikhnya hari ini mendengar taklimat daripada saya lah tentang penghasilan kajian kes. Bermula hari ini juga awak akan berbincang dengan rakan lah tentang pernyataan masalah. Yang nombor 2 ni saya letak sebagai contoh dan tanda tangan ni saya lah yang akan tanda tangan Kalau melibatkan mak bapak awak ke, mak bapak awak lah tanda tangan atau dia bawa pergi library ke apa kan. Okey, sehinggalah tarikh pembentangan. Jadi nombor 10 ke 11 ke, tak tahulah nombor berapa kan. Tulis sini tarikhnya, pembentangan itu bila. Dan kalau boleh pembentangan ni kita akan buat secara atas talian. Sebab saya tak nak buang masa, bila sekolah buka kita kena kejar silibus lagi Okey, jadi yang ini aktiviti pembentangan lah nanti. Ada faham? Jadi tindakan pertama anda menyediakan jadual kerja. Anda lebih mahir daripada saya dalam bidang ini. Okey? Baik, apakah langkah-langkah pelaksanaan kajian kes? Pertama sekali kita membuat pernyataan masalah lah. Pernyataan masalah. Setelah kita ada pernyataan masalah, kita akan melaksanakan kajian literature. Okey? Dan seterusnya kita membina objektif kajian. Kemudian kita mengenal pasti kaedah kajian yang kita ingin gunakan. Kita menentukan laporan yang kita ingin lakukan dan kemudian kita melaksanakan kajian. Melaksanakan kajian ni lah masa anda menulis tu lah kemudian membuat analisa. Bukan menulis tu, anda melaksanakan kajian, mencari banyak lagi maklumat lah Anda analisakan data yang anda perolehi setelah anda melaksanakan kajian dan anda membuat laporan kajian. Laporan kajian ni lah anda menulis Okey, seterusnya kita lihat step yang pertama Step pertama ni adalah membuat pernyataan masalah Saya telah memberikan contoh pernyataan masalah ni, contoh, nampak? Contoh. Okey, pemerintah dan rakyat perlulah bekerjasama bagi mempertahankan kedaulatan negara demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Itu adalah pernyataan masalah. Dari pernyataan masalah ini, saya identify
persoalan kajian yang saya akan buat daripada pernyataan masalah ini. Jadi ada 3 persoalan yang saya boleh hasilkan daripada pernyataan masalah ini. Pertama ialah nyatakan konsep kedaulatan. Jadi kita tidak akan buat tajuk yang kita belum belajar. Memang arahannya tidak boleh beri tajuk yang kita belum belajar. Jadi kita sudah cover bab 1. Jadi kalau kita tengok tajuk ni adalah daripada bab 1 lah. Ya, saya nak suruh Aisyah nanti bagi tahu saya muka surat mana. Kejap lagi saya tanya. Okey, yang kedua ialah jelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kepentingan. Yang pertama ni konsep kedaulatan. Sebab dalam pernyataan masalah ni ada tentang kedaulatan. Yang ketiganya menganalisa analisakan langkah-langkah agar kedaulatan negara kita kekal terpelihara. Jadi kedaulatan ni kita dah belajar hari tu yang membawa maksud kemerdekaan. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh negara kita. Tajuk ni senang sebab apa? Dia tidak terhadkan kepada pemimpin ataupun rakyat. Dia terbuka kepada siapa-siapa sahaja. Okey? Jadi itulah pernyataan masalah. So Aisyah, buku surat berapa ni? Dalam buku teks. Konsep kedaulatan tu ke cikgu? Ya, saya. Ke surat 4. Sahaja? Yang lain take note 4 sampai 7. 4 sampai 7? Ada ngaji sampai 7 Dia konsep kedaulatan saja, dia tak tanya pun jenis kedaulatan. Oh, okey. Sampai 5. Sampai 5. Bagus, terima kasih. Jadi note down muka surat 4 sampai 5 tu tentang konsep kedaulatan, maksud kedaulatan. Okey, Wang. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat, muka surat mana? 10-11. 10-11. Note down. Okey, dan akhir sekali langkah agar kedaulatan negara kita terpelihara ni saya nak panggil Farhana. Muka surat mana? Farhana. Muka surat 12, 13, 14, 15. Okey. Jadi di dalam muka surat 12 sampai 15 tu dia berikan peranan yang boleh dimainkan oleh pemerintah dengan rakyat kan. Kalau kita tengok soalan kita ni in general tak adalah saya suruh awak salin daripada buku tu kan. Awak boleh buat penulisan awak sendiri. Jadi ini contoh persoalan kajian dan bukanlah saya kata inilah tajuk yang awak mesti buat. Awak boleh pilih pernyataan masalah lain, awak boleh pilih persoalan kajian yang lain. Cikgu berikan contoh sahaja. Jika anda tak nak fikir panjang, anda buatlah tajuk ni. Tapi awak kena pilih, awak boleh pilih juga daripada tajuk-tajuk tingkatan 4. Itu semua dah belajar. Tajuk tingkatan 5 ni pun yang sampai dah belajar tu boleh awak buat pernyataan masalah dan awak cari persoalan kajian daripada pernyataan masalah. Mereka yang ingin mencipta sendiri pernyataan masalah ini boleh hantar kepada saya personal untuk saya cek dahulu. Okey, kemudian baru buat. Boleh? Saya tidak paksa awak buat tajuk saya beri ni. Okey? Dan untuk pengetahuan awak, setakat ini tidak ada arahan yang kajian kes ini akan masuk di dalam markah SPM. Tetapi dia menjadi syarat untuk syarat lah untuk awak buat supaya awak punya keputusan tidak terjejas. Jadi markah tidak dicampur, tetapi syarat untuk awak melakukannya. Dia terdapat di dalam PSKP. Okey, kita tengok step yang kedua. Dah dapat pernyataan masalah ni, kita nak melaksanakan kajian literature. Ni langkah yang kedua kan. Okey, langkah yang kedua ni kita akan mengenal pastilah dah dapat tajuk tadi tentang kedaulatan. Sumber pertama yang kita dapat depan muka kita lah, iaitu buku teks kan. Selain daripada buku teks tu, anda boleh mengumpul bahan rujukan, mengumpul maklumat daripada sini.
Pertama daripada laman Sesawang, ya, internet, Google lah, ya, kalau ada pandangan-pandangan yang lain, ya. Kemudian daripada buku, satunya daripada buku teks tadi, mungkin ada daripada buku-buku lain, buku ilmiah, ya, jurnal, majalah, akhbar, audio visual. Mungkin awak ada menonton ya mana-mana video macam saya bagi tahun lepas ya tentang Jepun. Itu pun awak boleh cari daripada online ya. Kemudian buku teks ni tadilah yang kita cakap tadi. Okey, kita pergi kepada langkah yang ketiga ya, iaitu membina objektif. Okey, membina objektif. Jadi di sini objektif daripada penyataan masalah dia mesti related dengan pernyataan masalah dan persoalan yang kita hendak kaji. Okey, jadi menyatakan maksud kedaulatan oleh tokoh-tokoh sejarah. Ya, dah saya nyatakan maksud kedaulatan oleh tokoh-tokoh sejarah ni, tentulah di dalam inferennya saya kena beri pendapat saya sendiri. Ya, apa pada pandangan saya dengan bahasa saya sendiri, dengan perkataan saya sendiri, apa itu kedaulatan. Barulah dia membezakan saya punya penyampaian isi dengan orang lain punya. Ya, kalau orang lain dia akan bagi sebiji daripada buku teks tu tanpa memberikan pandangan dia sendiri. Boleh? Kedua, menjelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Ya, apa pentingnya kita mewujudkan negara berdaulat ni? Kepentingan dari segi politik, kepentingan dari segi ekonomi, kepentingan dari segi sosial. Okey, libatkan hanya 3 aspek. Okey. Jadi di sini tak semestinya kajian awak tu daripada buku teks je. Jadi kalau kajian awak tu hanya daripada buku teks, tidak membuat sumber yang lain, awak punya markah rubrik pengetahuan awak tu kuranglah. Ya, sebab awak limit kepada buku teks sahaja. Nama pun buat kajian. Ya. Jadi tidaklah hanya seperti yang berlaku tahun lepas, sebab kita pun faham tahun lepas pandemik berlaku, jadi tak dapat nak buat apa-apa rujukan yang lain. Ya. Sebab awak pun masalah ialah menyesuaikan diri dengan pandemik itu kan. Okey, yang ketiga ialah menganalisa langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ya, jadi menganalisa. Jadi di sini objektif kita ni mestilah mencakupi pengetahuan. Ini pengetahuan ya. Kemudian kemahiran ya. Kemahiran kita mencari bahan ya. Dan yang ketiga aspek nilai. Nilai ni lah pentingnya kita nilai lah ya. Okey. Setakat nombor 3 ni ada soalan. Setakat langkah ketiga. Apa ini semua awak akan dapat nanti saya akan bagi, tak payah salin. Okey, ni membina objektif. Langkah yang ketiga dah ni. Okey, kita nak pergi langkah yang keempat. Kaedah kajian. Bila kita ada pernyataan masalah, kita dah plus dengan objektif yang kita ada. Ini bukan lambang hospital lambang campur. Jadi ada pernyataan masalah dengan persoalan tu tadi, kita dah membina objektif, sekarang kita nak menentukan kaedah kajian kita. Macam mana kaedah yang kita nak gunakan? Apa kaedah yang kita nak gunakan? Mesti ada 3. Objektif pun tadi sekurang-kurangnya 3. Boleh buat 4, tak ada masalah. Ya, jangan 2. Kalau 2, rubrik markah tu akan jatuh. Ya. Okey, jadi di sini kita lihat 3 kaedah kajian. Contoh kaedah kajian pertama ialah pemerhatian. Okey, pemerhatian. Yang kedua, kita pergi perpustakaan. Tak boleh pergi perpustakaan sekolah, sekolah tak boleh masuk, ajak mak bapak pergi perpustakaan awak. Ya. Okey, kemudian kita melayari internet. Ya, ingatlah bila kita melayari internet ni kita tak boleh ambil bahan dari Wikipedia. Ya, kita tak boleh terima lah. Ya, dia bukan kajian dan blog. Ni 2 kita tak boleh terima. Jadi awak kena ingat, tahun lepas saya pejam je lah mata kan sebab saya pun baru belajar. Okey, kemudian membuat kajian dokumen. Ada dokumen, awak kaji. Okey, temu bual. Ya, mungkin awak nak menemu duga sesiapa di kalangan orang-orang lama ya. Tapi awak kena sediakan skrip dia lah. Apa soalan yang awak tanya pada dia. Yang ni saya rasa Aili masa dia konfi dia ada interview saya. Ya. Okey. Melawat tempat kajian. Kalau dia related dengan soalan ni tadi, bolehlah kita melawat tempat kajian ni. Tempat kajian ni nampaknya soalan dia tadi tak ada kaitan sangatlah untuk melawat tempat kajian ya.
Kemudian audio visual, video yang kita tonton ya, kita bolehlah gunakan sebagai kaedah kajian kita. Lain-lain sumber ya, ensiklopedia, akhbar, majalah, brosur, laporan tahunan jika bersesuaian. Jadi daripada banyak langkah 8 kaedah ini, anda pilihlah 3 kaedah kajian. Okey, seterusnya kita ke step yang berapa dah? 4. Okay, saya patah balik. Dah kenal pasti kaedah kajian, anda menentukan bentuk laporan yang anda hendak buat. Okey, di peringkat sekolah kalau kita tengok bentuk kajian yang kita ingin lakukan biasanya kita memilih nombor 5 lah, esei menentukan bentuk kajian. Dan saya dah beritahu dulu kalau kita pilih bentuk kajian itu esei, kita tak boleh tulis lebih daripada 5 muka surat. 5 muka surat tu campur semua benda lah. Ni dia esei. Anda boleh buat kerja projek, anda boleh melukis kalau mahu, buat video, folio, PowerPoint dan buku scrap. Jadi kita buat keputusan bersama-sama, nanti awak beritahu saya lah untuk apa yang awak mahukan. Okey. Langkah yang ke-6 ialah melaksanakan kajian itu. So anda berbincang dengan rakan anda Perbincangan boleh dibuat dalam bentuk kumpulan, tetapi hasil kajian tu individu. Tak boleh tiru kawan lah. Berbincang dengan kawan, berbincang dengan cikgu. Cikgu tak ada di alam maya saja. Okey, melayari internet. Kemudian awak melawat ke tapak kalau adalah tapak. Pergi ke perpustakaan dan menulis laporan tersebut. Itu adalah langkah yang ke-6. Okay, kita tengok pula langkah yang ke-7. Kita sudah pergi library, kita sudah pergi tapak, kita balik ke rumah, kita menganalisa data. Daripada pelbagai maklumat yang diperolehi, kita bandingkan pelbagai bahan dan sumber untuk menjawab pernyataan yang dikaji. Pernyataan tadi, persoalan tadi ada 3. Jadi, apakah maksud kedaulatan, apakah kepentingan memelihara kedaulatan dan langkah-langkah memelihara kedaulatan. Jadi kita pun sudah ada bahan, kita analisakan data kita. Mungkin kita boleh berhubung dengan cikgu kita, ini cikgu awak. Okey. Dan seterusnya kita perlu membuat laporan. Laporan ini yang tadi kita kata format yang kita pilih tadi bentuk esei. Awak kena buat dalam format esei. Dan bila anda buat dalam format esei, hendaklah ditulis tangan dalam kertas bersaiz A4 sebanyak 5 halaman sahaja. Jadi dari nombor 1 ni sampai nombor 7 ni semuanya dalam 5 halaman. Okey, apa yang ada dalam 5 halaman itu? Pertama, anda mesti ada tajuk. Okey, tajuk tu adalah pernyataan masalah tadi lah. Pernyataan masalah. Saya nak panggil siapa baca, tengok tidur ke tidak. Okey, kita nak panggil Dini. Apa pernyataan masalah kita tadi? Ingat tak Dini? Ya. Ingat? Kita kan? Pernyataan masalah tadi, pemerintah dan rakyat perlulah kerjasama bagi pentadbiran kedaulatan negara demi kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Lagu tak tidur lah maknanya. Jadi itu tajuk kita. Siapa penulisnya? Dini the Great kan contohnya. Ditulis oleh Dini the Great. Baik, lepas tu nomborkanlah kan. Macam tahun lepas saya ajar kan, nomborkan untuk elakkan kekeliruan. Tak ada nombor pun tak apa. Tapi kalau ada nombor senanglah awak menulisnya kan. Okey, kemudian 3 objektif kajian. Apa objektif kajian tadi? Saya dah bagi contoh kan yang tadi. Okey. Kemudian kita tulis 3 kaedah kajian yang kita gunakan. Kaedah pemerhatian ke, kajian perpustakaan ke, ni kajian yang kita pilih. Kemudian dapatan kajian ni. Dapatan kajian ni kita mulakan dengan memberikan satu pengenalan ringkas Mesti ada pengenalan di dalam awak punya laporan itu. Pendek je laporan dia. Dalam pengenalan ni awak memberi satu rangkuman keseluruhan, kesimpulan keseluruhan tentang penyataan masalah yang awak kaji. Kemudian awak pun menulislah awak punya dapatan kajian tu, apa dia maksud
kedaulatan, penting memelihara kedaulatan, dan akhir sekali langkah memelihara kedaulatan. Di situ awak tulis. Dan perlulah ada kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan ni Mok, tahun lepas cikgu suruh buat macam mana kesimpulan? Mesti ada apa dalam kesimpulan? Fresh balik. Tajuk. Tak dengar? Tajuk. Tak, dalam kesimpulan nombor 5 ni. Awak tu tajuk awak dah tulis kat sini lah. Pendapatan, kajian, tajuk kat atas. Dalam kesimpulan ni nak cerita apa? Mesti cerita tentang siapa? Siapa nak panggil? Tai. Apa nak cakap dalam kesimpulan ni? Nilai yang perlu diamalkan. Bagus. Lagi? Ada 3 elemen yang kita mesti cakap dalam kesimpulan ni. Siapa ingat? Tan, mana Tan? Tan ada dalam ni, saya dah ambil nama dia. Nombor 3 ni. Ya, Tan. Iktibar, bagus. Ya, nilai iktibar. Mok, apa lagi yang mesti ada dalam ni? Oh, Mok. Baik, saya cakap semula Kalau laju cakap, saya akan ulang. Okey, jadi pertama sekali yang kesimpulan ni awak kena cakap ialah pengetahuan yang awak perolehi lah. Daripada kajian yang saya tulis Sorry silap. Pengetahuan terus mula dengan ayat. Pengetahuan yang saya perolehi ialah kedaulatan adalah sesuatu yang penting bagi sesebuah negara untuk kekal maju. Itu contoh Lepas tu yang keduanya adalah iktibar. Iktibar. Apa iktibar? Iktibar ni kita mestilah mulakannya dengan ayat kita hendaklah seluruh rakyat Malaysia hendaklah bekerja sama, hidup bersatu padu agar kedaulatan negara terkekal dipelihara. Dan dalam nombor 2 selain iktibar, awak kena ada nilai patriotisme. Awak katalah sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah mempunyai semangat cinta akan negara dan sanggup mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Okey, dan akhir sekali awak menyatakan harapan awak. Apa harapan awak terhadap negara kita dari segi kedaulatan tadi? Mulalah ayat, harapan saya negara kita akan terus kekal merdeka dan disanjung sebagai satu kuasa yang besar di dunia pada satu masa nanti. Harapan ni mesti tinggi melangit. Capai tak capai tu lain kira, macam wawasan 2020 kan, tinggi harapan dia tu. Walaupun dia tak capai, dia akan capai sikit. Jadi saya nak ulang balik, saya ada kekeliruan sikit Di dalam kesimpulan ni mesti mulakan ayat dengan pengetahuan yang saya perolehi. Kemudian iktibar yang saya perolehi. Iktibar yang saya perolehi ialah kita hendaklah mulakan ayat begitu Dan nilai patriotisme yang saya perolehi ialah, dan akhir sekali itu adalah harapan saya ialah. Perkataan kata kunci tu mesti ada di depan. Jelas Baik. Saya nak ulang kat sini sebab tadi saya dengar Mok cakap pelik sikit. Mok pula, Wong cakap pelik sikit. Kalau Wong pelik, orang lain lagi pelik. Okey, mula-mula awak tulis tajuk, tulis penulis. Lepas tu awak tulis objektif. Awak tulis kaedah kajian dan awak tulis dapatan kajian. Semasa menulis dapatan kajian ni, jangan lupa menulis pengenalan dahulu. Jangan terus jawab A, B dan C tu. Kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jangan jawab itu dulu, buat pengenalan dulu. Pengenalan ni adalah keseluruhan kajian awak tentang tajuk itu. Jelas Okey. Kemudian dalam tu barulah awak, lepas pengenalan tu barulah awak jawab yang nombor 1, apa maksud kedaulatan, nombor 2,
Ya, selanglah dia punya perenggan tu ataupun letak nombor, senang. Langkah ya, kepentingan dulu, kepentingan menjaga kedaulatan dan kemudian langkah. Dan kesimpulan ni mesti ada 3 elemen. Pengetahuan, iktibar dan harapan. Cadangan ni tak perlu. Kalau nak letak, letak. Kalau tak nak pun tak apa. Kalau awak boleh letak, up to you. Ya? Dan akhir sekali awak letak sumber rujukan. Macam mana nak tulis sumber rujukan ni, nanti saya akan hantar satu sampel. Ya? Malam tadi saya buat sampel 12 slide ni, terlupa nak letak sumber. Contoh sumber ya. Okey, dan kemudian kita ada lampiran lah. Lampiran ialah bahan-bahan yang kita gunakan. Tak perlulah photostat satu buku ya. Awak photostat untuk surat depan, nampak ada nama tajuk buku tu, penulis tu ya. Sudah memadai. Tak perlu ambil satu buku tab di photostat dalam semua, saya tak nak. Ya, buang duit ya. Okey, awak ambil muka depan saja dengan tajuk ni sikit. Okey. Setakat ni, faham ke tidak? Faham. Faham, lembut je dengar ya. Okey, semasa membuat pembentangan, ya, pembentangan boleh dilakukan melalui beberapa cara lah. Ya, satu, persembahan PowerPoint. Bila kita nak buat persembahan PowerPoint ni kan girl, kita hendak senang je, awak punya kan awak dah tulis tu kan, transferkan dia ke atas awak punya PowerPoint. Lepas tu awak rekod suara, awak hantarlah pada saya. Okay, macam tu. Kemudian awak boleh juga buat dalam bentukan peta writing. Ya, awak ada 8 peta pemikiran catat Ali ni ya. Macam mana nak buat peta konsep ke, kalau tengok pada kedaulatan tadi bolehlah buat peta buih. Ya, peta bulatan untuk konsep kedaulatan. Atau awak menggunakan peta minda yang lain atau carta grafik yang lain. Ya, jadi kebanyakan murid buat PowerPoint lah, dia easiest way. Awak boleh juga buat lakaran kartun ke atas kertas majung, tapi dengan pandemik ini susah sikit lah ya. Sebab saya nak nilai awak ni semua atas talian saja. Dan memang sekolah dibuka pada bulan 4 nanti, tapi saya tidak mahu buat pembentangan tu dalam kelas sebab memakan masa yang sangat panjang ya. Jadi kita akan buat semuanya secara atas talian. Dalam masa yang awak free, awak hantar, saya tengoklah awak punya hasil kajian ni. Okey, ada soalan nak tanya setakat ini? Okey, nampak ke sharing yang berikutnya ni? Nampak ke? Tak nampak? Tak. Wang, nampak Wang? Sekarang masih membuat pembentangan. Oh, okey. Gohli tidur. Malam tadi main Dota sampai buat apa tu tahu ya. Okey, tengok soalan kita. Ini soalan yang saya reka tadi lah. Oh, bersonok. Nampak. Ini adalah pernyataan masalah. Tahun lepas saya bagi awak format yang macam ni ya. Sama juga benda ni saya dah naikkan di dalam awak punya Google Classroom. Ya, awak boleh capai daripada sana. Tak perlulah salin ya. Kalau nak salin, nak tangkap gambar ke, apa julah. Okey, jadi ini dia pernyataan masalah yang tadi saya berikan dan kita ambil daripada standard kandungan 12.1, itu konsep kedaulatan negara yang tadi saya tanya dengan anda kan, muka surat mana. Standard pembelajaran ialah menyatakan konsep kedaulatan, menjelaskan kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Objektif, tiga objektif kajian, menyatakan, menjelaskan, menganalisa. Ya, persoalan. Ini persoalan yang kita nak jawab tadi lah. Nak buat persoalan ni kita kena pergi buat kajian
dulu. Dapatkan kita punya kajian, sumber rujukan kita dari mana. Laman Sesawang, buku, jurnal dan sebagainya. Wikipedia dan blog saya tak terima Okey, jadi ni kaedah kajian yang awak pilih lah. Ada 3 tadi di dalam. Okey, baik, jam tak berhenti lah Okey, soalan saya cuma satu je saya nak tanya, awak tak nak tanya kan. Baik, apa juga tajuk yang awak pilih, PM saya lah Saya tak kisah awak nak guna tajuk yang saya beri, boleh. Tidak ada paksaan. Sebab dunia ni dunia demokrasi. So awak boleh pilih apa je saja tajuk. Cuma beri saya pernyataan masalah, berikan saya dia punya persoalan dan objektif. Sebab kalau objektif salah nanti awak punya penulisan akan jadi salah. Okey, jadi kesimpulannya awak nak berapa orang yang akan cari sendiri? Angkat tangan, saya catat di sini. Baik, senyap berapa orang yang nak ikut yang saya punya tajuk tadi? Senyap ke tak? Kurang, ni siapa Okey. Lambat sampai info okeylah. Jadi majoriti setuju menggunakan tajuk tadi. Jadi atas dasar percaya saya akan maknanya kita akan bermula daripada jam 8:10 ni lah. Anda mesti mula mencari bahan. Okey. Dan dalam pelajaran yang akan datang ni hari Jumaat rasanya, ada kelas awak boleh tanya soalan jika ada. Jika tiada, kita akan sambung juga dengan PDPC Kita pun tak nak stop PDPC kita sebab ini benda yang awak boleh buat sendiri. Awak boleh buat kajian tu, cari daripada sumber-sumber yang saya nyatakan tadi. Ada masalah, tolong bagi tahu. Saya tak tahu jika awak tidak bercakap apakah masalah awak kan. Setakat ini seorang je ada masalah dia tak renti-renti angkat tangan ni. Farhana ke Mok ni tak renti dia letak tangan dia ke bawah. Okey, ada sebarang soalan? Boleh tanya. Cukup. Ya saya, Aileen. So semua ni kena hantar bila? Siapkan dalam tempoh 2 minggu. Semualah sampai Boleh? laporan kajian tu. Ya. Boleh? Bisa? Nak tambah seminggu lagi? Macam Tambah ni, selalu kita panggil awak ke kelas, awak menulis dalam kelas, betul tak? Tambah 2, mana boleh? Tambah 2 tak boleh tambah, 2 minggu? 1. Okey, 3 minggu boleh. Ya. 1 minggu je nak siapkan? Bukan bagus 3 semua ni. minggu, 3 minggu. Okey, 3 minggu. Okey, awak boleh buat dalam 3 minggu tapi jangan selepas 3 minggu tak siap sebab awak minta 3 minggu, saya bagi 2 minggu saja. Okey, jadi atas dasar percaya awak salin di rumah, tak perlu salin di sekolah, faham Benda ni semua awak buat di rumah. Faham ke tidak? Faham. Jadi macam dulu kita buat di sekolah, awak buat dengan saya. Tapi kali ni tak boleh sebab masa kita ni sangatlah suntuk. Jika awak tambah seminggu lagi, boleh. Selepas tu kita dah cuti kan. Jadi boleh lah. Saya ingat saya nak settlekan sebelum cuti sekolah. Tapi Pak awak dah minta, saya bagilah. Syaratnya mesti siap. Okey? Saya tak naklah hanya daripada buku Lepas tu ingat lagi satu perkara, bila kita buat pembentangan. Pembentangan ni, dia mesti ada elemen-elemen tertentu Dia tak boleh just bentang. Mesti ada gambar, mesti ada catatan sikit mesti ada benda-benda lain. Tak boleh hanya cakap saja, tak boleh. Bukan saja saya nak dengar intonasi suara, saya juga nak lihat
presentation tu dalam PowerPoint yang awak sediakan tu, kalau buat pembentangan lah, berapa banyak gambar awak gunakan, berapa banyak carta awak gunakan. Kita ambil kira semua tu. Yang mana susah lah nak dapat PC6 sebenarnya kalau ikutkan dari segi pembentangan tak cukup sempurna. Kemudian dari segi bahan, kebanyakan murid dia hanya gunakan info daripada buku teks sahaja. Jadi dia tidak menunjukkan kajian dia. Dan bila kita buat kajian ni, kita kena mendalam tentang satu-satu tajuk. Bukan buku teks itu hanya sebagai rujukan. Kita cari sumber-sumber lain. Jelas? Okey, jika tiada, awak boleh mula membuatnya dari sekarang. Saya akan berhenti lesson saya di sini.